kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 22. Bahrul Mazi jilid 21. Tuan-tuan, muka surat 142. 142. Bawah sekali. Dia kata masalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pecah muka dan juga patah gigi gerahamnya ketika perang Uhud. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa masuk perang dan dalam perang terpaksa menanggung sakit kecederaan. Gigi pecah, tuan-tuan. Nabi dalam perang Uhud gigi pecah. Tuan-tuan, siapa pernah sakit gigi tahu macam mana sakitnya sakit gigi. Ayam berketong dia turun ligan, tuan-tuan. Duduk rumah kampung, ayam berketong. Ayam berketong tu dia marah. Dia kata dia main bebai, tuan-tuan. Dia kata siapa sepi halau ayam ni? Ingat, dia kata. Allah, anak bini dia kata, ayah, memang ayam lagu tu nak buat macam mana? Dia kata tak ada siapa kena pergi halau, aku tak boleh dengar dia duk main berketok ni. Punca sakit gigi. Dia dibebai. Tak ada siapa, dia turun kan. Dia ligan ayam ni, sakit gigi ni. Tuan-tuan, yang kata sakit gigi ni, Nabi SAW dalam perang Uhud pecah gigi geraham. Tuh. Kata Khazin di dalam tafsir dia, apakala dilihat oleh panglima perang Quraisy daripada atas kudanya daripada jauh, akan orang muslimin meninggalkan tempat pertahanan mereka. Kita cerita dah bulan lepas macam mana perang Uhud. Nabi dah susun strategi, sekumpulan sahabat duduk di atas satu bukit. Bukit tu sampai hari ni kalau tuan-tuan pergi ziarah di Uhud, duk ada lagi. Dia panggil Jabal Rummah. Ra mim alif ta marbutah. Rummah, maksud dia apa? Daripada perkataan yarmi, panah. Jabal Rummah, jabal pasukan pemanah duduk di atas. Nabi kata duduk sini, apa jadi pun jangan tinggal bukit ni. Kita menang ke, kita kalah ke, hampa di sini sehingga aku kata turun. Itu arahan. Apa jadi? First round dalam perang Uhud, nampak macam Islam nak menang. Musuh lari, tinggal segala harta yang mereka bawa duk ada di tengah lembah di antara Jabal Rummah dengan Jabal Uhud tu. Duk tinggal di situ. Sebahagian hak duk ada di bawah, pakat pergi duk berubuk kutip. Dia jadilah, tuan-tuan, sahabat Nabi pun Allah uji dengan harta kekayaan. Siapalah kita hari ni? Hak atas bukit duk tengok, dia kata ni tak boleh jadi, sekali lagi tinggal kuah harga kita, tinggal kuah. Turun. Hak mula kata jangan turun, Nabi kata jangan. Turun seorang, turun dua orang, turun lima orang. Jom ibadah. Jom. Turun meneru. Bila turun, musuh yang pada masa tu dipimpin oleh Khalid Al-Walid, dia belum masuk Islam lagi. Dia tengok-tengok, petik jari cantik, jom kita take over bukit ni. Kerana itu tempat paling strategik. Musuh naik, itu dia, semua duk ada di bawah. Sahabat Nabi dan Nabi sendiri duk ada di bawah. Lepas start duk lepas panah, tak boleh buat apa, pakat kena. Bila keadaan jadi macam tu, ni hak kita baca ni. Dan orang-orang Islam meninggalkan tempat pertahanannya dan semuanya berhimpun kerana berbimbang dengan nak mengumpul harta yang ditinggalkan, tuan-tuan. Bulan lepas kan, jangan lupa kita dah baca ayat-ayat Quran cerita tentang macam mana harta ni. Macam mana harta ni betul-betul dia menjahanamkan manusia. Daripada duduk bercakap soal perjuangan, bila dapat habuan, sudah jadi bukan lagi pejuang, tetapi sudah jadi pujawang. Sudah dapat habuan. Apa hari ini bahasa kasar daripada sebut apa? Dedak penuh mulut, dia berkata, kasar perempuan ni, kasar. Mereka bagi dedak ni, tuan-tuan, dedak ni orang tak makan. Kita makan ni saguan. Tak pernah makan saguan? Saguan orang Seremban ada tadi 3-4 orang tadi, apa tahu ke tak saguan? Saguan ni bahasa surat dia apa saya pun tak tahu. Saguan. Dulu sekolah rendah lu beli saguan, dia buat kelongsong macam jual kacang. Dia kena
Koyak belah bawah, belah tajam tu. Koyak nganga gitu, langut, ketuk. Dia masuk dalam mulut. Dia masuk tu bukan dedak yang tu. Yang tu sagon. Bila sagon penuh mulut ni, tak boleh lah. Nak tegur pun tak boleh. Bila bercakap dia keluar. Tapi orang hari ini lebih kasar lagi. Dia tak sebut sagon, dia sebut dedak. Dedak penuh mulut. Daripada dia bercakap soal perjuangan, kerana dedak masuk dalam mulut, tak boleh nak tegur, tak boleh nak cakap apa dah. Takut dia tembak keluar. Dedak. Dedak itu ialah gambaran kepada harta kekayaan. Ni cerita perang Uhud ni, dia nak habaq yang tu. Tak kena uji, tak apa, kita boleh kata ke orang. Tapi bila Allah test kita, bila Allah uji kita, rupa-rupanya kita pun kalah dengan harta ni. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Sahabat Nabi di dalam perang Uhud, Nabi pesan dah, jangan tinggal bukit ni. Selagi mana aku tak kata turun, jangan turun. Depa turun tuan-tuan. Tak tahan dengan ujian kebendaan. Dan di sebelah belakang tentera Nabi pun sudah kosong, tiada siapa lagi mempertahankan. Bila turun semua duk ada di bawah tu, pakai duk berebut ambil. Pasukannya Nabi atok tadi suruh backup Nabi kat belakang pun tak ada pakai tinggal, pakai main duk berebut, takut tak ada nak dapat habuan. Maka mereka itu pun terus menyerang sekali lagi dengan sekalian pahlawan berkuda dan pahlawan memanah mereka itu. Bila semua dah datang tu, musuh yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid tadi sudah ambil alih bukit, sudah mai daripada arah belakang. Sahabat Nabi dan Nabi sendiri sudah terkepung di tengah-tengah. Dan masuk mengamuk mereka itu sehingga habis lari tentera Islam. Bila kena attack, tak ada pertahanan ni, habis tuan-tuan. Habis. Anak panah mai daripada keliling tempat. Tak boleh nak buat apa dah. Melainkan lari. Mati. Tengah duk lari. Cak. Anak panah mai kena atas belakang. Duk lari lagi. Cak. Mai kena 10 anak panah atas belakang. Pengajaran paling besar apa dia? Pengajaran paling besar. Jangan langgar perintah Allah dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada seorang di dalam kafir Quraisy itu, nama dia Abdullah bin Qami'ah. Dalam ramai-ramai tentera Quraisy. Tuan-tuan, perang Uhud ni Quraisy ada berapa orang? 3,000 orang. Islam berapa orang? 1,300 lari. Daripada 1,300 ni kena hasut dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, withdraw, tarik diri. 700 saja yang pergi perang lawan dengan 3,000 musuh. Dalam kalangan musuh yang ramai itu, dia kata ada satu orang nama dia Abdullah bin Qami'ah, nama dia. Telah dilemparnya dengan sekuat-kuat hatinya satu batu dan mengenai hidung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni dapat nama dia Abdullah bin Qami'ah. Apa pasal dia dapat nama? Pasal dia yang pegang batu, dia punggai, tepuk kata kena Nabi sallallahu alaihi wasallam, pentarah hidung. Dan patah gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan luka muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia singgah pam kata gigi patah, muka berdarah. Dan berselerak sahabat-sahabat Nabi pada ketika itu. Kemudian pergilah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu bukit besar. Nabi naik ke atasnya. Maka itulah yang telah datang satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kusirat raba'iyatuh yawma Uhud wa shujja wajhuhu shajja fi jabhatihi hatta salad dam ala wajhihi. Telah diriwayatkan kepada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah patah giginya pada hari perang Uhud itu. Hadis recorded benda ni. Benda ni recorded. Direkodkan, direkam di dalam hadis. Nabi kena punggai batu, patah gigi geraham Nabi dan pecah luka muka Nabi sallallahu alaihi wasallam
seperti mana luka pecah di dahinya. Kena sini, kena kok belah tepi ini, dari luka gigi patah, sehinggalah mengalir darah di atas muka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan naik ke atas batu besar. Manakah orang-orang kafir tampil? Manakala orang-orang kafir tampil memotong telinga-telinga dan merompong akan hidung dan memacam-macamkan ke atas orang Islam yang mati syahid itu. Nabi naik di atas batu. Ni pasal apa tuan-tuan? Psikologi. Kalau sekiranya kita dengar kata ketua kita mati, down. Negara mana pun dalam dunia ni, kalau kematian pemimpin utama, saham dia tu normal. Dia memang lagu tu dah. Sementara nak up balik tu, kok mana pun dengar kata Perdana Menteri mati, dengar kata Presiden mati, dandan saham kan jatuh. Pasal apa? Pasal negara sudah jadi uncertainties, sudah jadi tak ketahuanan, sudah tidak ada teraju yang membawa negara itu. Bila Nabi kena macam tu, dengan berdarah kening, dengan gigi patah dan sebagainya, Nabi terpaksa tunjuk dia kuat, dia bersemangat, dia belum kalah. Nabi pergi naik atas bukit nak bagi sahabat-sahabat nampak kata Nabi ada lagi. Daripada atas bukit tu, atas batu tu, Nabi naik, Nabi overview. Nabi nampak ni. Nampak apa? Nampak orang duk lunyai sahabat-sahabat dia. Salah seorang yang mati tu siapa dia? Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa Hamzah tuan-tuan? Pak penakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi naik tengok-tengok, Allahu Akbar, pak benakan dia. Depa duk belah dada, depa duk rabut keluar, duk makan dia, duk potong telinga dia, duk rompongkan hidung dia. Nabi bila naik tu, dia nak bagi semangat dekat kawan-kawan. Tiba-tiba itu yang Nabi nampak. Sampai dibuatkan oleh perempuan Quraisy akan subang di telinganya dan dibelah oleh seorang daripada Quraisy itu yang namanya Wahsy. Wahsy ini saya akan cerita dalam bab hidayah bulan depan insya-Allah. Wahyi yang kata Wahsy ini, satu orang yang bernama Wahsy ini belah perut Sayyidina Hamzah dan dikeluarkan hati Sayyidina Hamzah, dan datang pula satu perempuan yang bernama Hindun, dipotongnya hati Hamzah itu, hendak dimakannya. Tuan-tuan nampak tak dia punya kebencian dia tu sampai macam tu. Bunuh dah cukup dah. No, tak cukup lagi. Dia sadis, orang putih kata. Sadis. Dia tak tahu nak abang tuan-tuan. Sadis ni dia lebih pada kejam. Dia dah bunuh dah. Dia tak berhati lagi. Dia rompongkan mayat tu. Dia potong telinga, dia potong hidung, dia belah perut, dia ambil jantung, dia bubuh dalam mulut dia, dia luah. Begitu sekali dikerjakan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba tiada termakan olehnya, lalu diluahkan daripada mulutnya. Dia ambil jantung Sayyidina Hamzah. Perempuan tuan-tuan yang buat kerja ni, dia bubuh dalam mulut dia, dia luah balik. Allahu Akbar. Dan berhadap Abdullah bin Qabi'ah hendak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah tadi ni yang paling batu kena Nabi, berdarah sampai pecah gigi ni. Dia ni bila tengok keadaan jadi macam tu, Hamzah sudah dirompong-rompongkan muka, dada dibelah, dirabut jantung, ambil makan luah. Dia ni Abdullah bin Qabi'ah ni bila dah tengok keadaan jadi macam tu, dia naik syekh. Dia naik syekh. Apa dia buat? Dia nak pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak bunuh Nabi. Dia nak Nabi mati tangan dia. Maka ditingkaskan daripadanya oleh sahabat Nabi, ditangkiskan oleh sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ni hak kita baca mukadimah bulan lepas. Siapa dia tuan-tuan? Mus'ab bin Umair. Ingat lagi tak cerita Mus'ab bin Umair yang kita baca bulan lepas? Ingat lagi tak siapa dia ni tuan-tuan? Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi yang asal kaya saja. Sebut balik, bagi ingat balik. Walaupun tak ada periksa mengaji di masjid ni, tapi jangan lupa, sayang. Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi asal, anak orang kaya, anak bangsawan Makkah. Sehingga kan di Makkah, budak-budak muda Makkah ni, dialah idola mereka.
Semua budak-budak muda ni duk simpan dalam hati apa? Kalaulah aku jadi Mus'ab. Macam tu punya kehebatan Mus'ab ni. Bila dia terima Islam, dia masuk Islam. Dia masuk Islam di mana tuan-tuan? Di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Zaman awal Islam, dia sudah ambil Islam. Mak dia dapat tahu. Kerana ada satu orang sahabat nama dia. Nama apa dia? Osman bin. Tak boleh jawab lah. Tak test pun. Osman bin Talha. Sudah nampak, dia ni Islam tak? Nampak cara semayang macam orang Islam. Pergi report dekat mak dia. Mak dia panggil dia. Mak dia panggil Mus'ab. Mus'ab, hang ikut Muhammad ke? Kalau betul hang ikut Muhammad, hang mau ingat, satu date pun duit aku tak bagi kamu. Mus'ab kata apa? Dia kata, ya mak, saya ikut Nabi Muhammad SAW. Tak apa mak tak bagi pun tak apa. Saya harap Allah aja bagi kat saya. Mak dia kata. Bermula daripada dia memilih Islam, dia jadi miskin. Sebab duit mak dia tak dapat. Dia hijrah ke Habsyah. Balik dari Habsyah, dia hijrah ke Madinah. Dia sampai di Madinah, dia jadi apa? Yang ni soalan senang ni, boleh jawab. Dia jadi apa? Ramai jawab. Jadi guru Quran. Mana ada jawab? Tak ada jawab. Saja habis semua ramai jawab. Dia jadi guru Quran di Madinah. Dalam perang Uhud apa jadi? Mus'ab bin Umair di waktu sahabat-sahabat Nabi dah jadi berselerak kerana kena attack dengan musuh ni, dia di antara 12 orang tuan-tuan yang pergi duk lengkong Nabi, duk tahan dengan tak ada apa ni, anak panah duk main macam yang hujan ni, duk tahan dengan tangan, duk tahan dengan belakang, jangan Nabi kena aja, depa punya duk tahan ni. Mus'ab bin Umair ni salah seorang, mana dengan nak jaga Nabi, mana dengan bendera Islam dia yang pegang. Mus'ab bin Umair akhirnya dia syahid di dalam perang Uhud. Waktu nak ke bumi, tak ada apa nak tutup mayat dia. Tutup kepala nampak kaki, tutup kaki nampak kepala. Nabi suruh apa? Nabi suruh ambil rumput. Nama apa rumput tu? Soalan last. Rumput irkir. Kita sebut dah bulan lepas. Irkir ni rumput apa? Rumput wangi. Kita kata apa? Orang Arab suka ada buat apa? Tu jawab dah. Bumbung rumah. Pasal apa? Selain daripada boleh dibuat bumbung, dia juga dapat aroma bau wangi. Rumput tu buat tutup kaki dia. Begitulah ending Mus'ab bin Umair. Malam ni dia cerita lagi kat kita. Maka ditangkis oleh sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dan pada hari itulah dia menanggung bendera orang-orang Islam. Mus'ab ni dia pegang bendera. Dan dibunuh akan dia oleh Ibnu Qami'ah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mati depan mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dahsyat yang dikatakan pengorbanan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Selain daripada Mus'ab bin Umair ni, ada lagi Talhah bin Ubaidillah, sahabat Nabi. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Qais radhiyallahu daripada Qais, dia kata raaitu yada Talhah syalla, dia kata waqabihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Qais ni tabi'in, dia tak ada jumpa Nabi, dia dan jumpa sahabat Nabi, dia paralyzed. Tangan Talhah bin Ubaidillah ni sebelah sudah paralyzed, sudah lumpuh. Waqabihan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Tangan dia jadi jam, jadi lumpuh sebelah, pasal tangan tu duk tahan anak panah daripada kena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu sahih riwayat Al-Bukhari. Tuan, depa ni semua esok tuan-tuan pergi menghadap Allah, apa yang ada di badan depa tu saksi di depan Allah. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kata dia, qala rajul lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Fa alqa tamarat fi yadihi summa qatala hatta qutila. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Satu insiden tuan-tuan, itu hebatnya Islam. Tang mana hebat dia? Pasal Islam ini, Al-Quran dan hadis merekodkan kejadian-kejadian yang berlaku.
Semua benda recorded. Dan kita hari ini boleh baca. Kita tak ada zaman tu. Kita tak tahu pun apa jadi pada masa tu. Tapi mai ayat Quran dengan hadis cerita. Daripada Quran dan hadis ni kita tahu bagaimana keadaan pada masa itu. Kata Jabir bin Abdullah apa dia? Bila berlaku perang Uhud ni, dalam kalang kabut Uhud ni, satu orang sudah mai di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi dia kata dekat Nabi, ara'aita in qutiltu fa aina ana? Dia mai dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ni kalau saya randuk pi, saya perang dalam Uhud ni, kalau sekiranya saya mati, di mana tempat saya nanti? Ni kalau lah ni saya randuk pi dalam perang Uhud ni, saya pi berperang, kalau saya mati, takdir kata saya mati dalam perang Uhud ni, di mana saya? Nabi jawab dua patah ya. Nabi kata fil jannah. Nabi kata hang akan duduk dalam syurga. Dia dengar tuan-tuan, fa'alqa tamarat fi yadi. Kurma duk ada dalam tangan, duk makan ni, dia lepang buang buah kurma tu. Summa qatala hatta qutila. Dia pergi masuk berperang mati-matian sehingga mati. Pasal apa? Dengar Nabi kata syurga, dia lupa habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu sahih riwayat Al-Bukhari. Hadis daripada Yahya bin Sa'id radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Imam Malik. Sebahagian ulama hadis kata dhaif. Hadis daripada Yahya bin Sa'id, dia kata lamma kana yaum Uhud. Dia kata waktu hari perang Uhud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ya'tini bi khabarin Sa'd bin Rabi' al-Ansari. Bila habis perang Uhud dah selesai, Nabi berdiri di depan sahabat-sahabat. Nabi kata, siapa boleh pergi cari sahabat aku yang bernama Sa'd bin Rabi' al-Ansari, orang Ansar, orang Madinah. Dalam ramai-ramai ni Nabi keluar nama dia. Siapa boleh pergi tolong cari sahabat yang bernama Sa'd bin Rabi' al-Ansari? Faqala rajul ana ya Rasulullah. Seorang bangkit, dia kata saya akan pergi cari dia ya Rasulullah. Siapa dia? Sa'd bin Rabi'. Fa zahaba ar-rajul yatufu bainal qatla. Dia ni pun pergi masuk ni, mayat duk bergelempang ni dekat medan Uhud ni, masuk pergi cari, masuk pergi ronda-ronda cari. Faqala lahu Sa'd bin Rabi', dia lalu dekat satu kawasan, satu sahabat Nabi yang bernama Sa'd bin Rabi' yang Nabi suruh cari ni, dia sudah teguk kawah duk mai cari ni, kawah duk mai ronda ni. Dia kata ma sya'nuk. Dia kata apa hal ni, hang cari apa? Qala lahu ar-rajul, dia ni pun kata, ba'athani ilaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la atiyahu bi khabarik. Ni dia kata aku main nak cari hang. Dia kata Nabi suruh aku main cari hang. Pergi habaq dekat Nabi macam mana keadaan hang. Qal, kata Sa'd bin Rabi' yang cedera parah ni, nak bangkit tak boleh dah, dia pun duk bergelempang juga. Dia kata dekat kawah main cari ni, dia kata fazhab ilaih. Dia kata hampir balik dekat Nabi, fa aqra'hu minni salam. Pergi habaq dekat Nabi, aku kirim salam. Nak bangkit, nak berjalan pergi tak boleh lah, cedera teruk. Dia kata pergi balik dekat Nabi, habang dekat Nabi, aku kirim salam. Wa akhbirhu anni qad ta'intu 12 ta'nah. Dia kata pergi habang dekat Nabi, badan aku ni ada 12 bekas kena takik, 12 tempat. Wa anni qad unfidat maqatili. Dia kata pergi habaq dekat Nabi, aku dah rasa aku dekat dah dengan saat mati aku. Aku tak larat dah, dia kata ni, sikit lagi aku nanti mati. Wa akhbir qaumak. Dah pergi habaq dekat kawan-kawan kita ni hak lain ni, pergi habaq dekat depa, annahu la uzra lahum indallah in qutila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wahidun minhum hayyun. Dia kata pergi habaq kat kawan-kawan kita, apa hampa nak jawab dekat Allah kalau hampa hidup Nabi mati? Dia kata hang jangan ingat hang nak hidup kalau Nabi mati. Hang nak jawab apa dengan Tuhan? Begitu sekali tuan-tuan pengorbanan para sahabat Nabi.
ridwanullah alaihim ajma'in. Dalam perang ni, tuan, Islam ni bukan main-main, tuan-tuan. Bukan main-main. Bukan seronok-seronok nak main dengar ceramah lawak-lawak. Bukan. Islam bukan macam tu. Islam ini nak dengar message yang jelas, yang clear daripada Quran, daripada hadis Nabi. Ilmu daripada Allah. Cukup-cukuplah dengan hiburan dalam TV, Maharaja lawak, dengan apa, cukup dah kita duk bergelak di sana. Main masjid bukan nak bergelak. Main masjid kita nak serius dengan agama. Kita nak ambil ilmu, kita nak mencetuskan keinsafan, dan kita nak motivate diri supaya kita boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahlah kita duk berseronok-seronok dengan agama ni. Agama bukan benda seronok. Agama ini benda serius. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dahsyat pengorbanan yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Baik, kemudian dia kata apa? Dia kata masalah di masyhur orang kafir akan Nabi SAW sudah mati kena bunuh. Orang kafir, musyrikin Makkah, Quraisy ambil kesempatan atas Nabi cedera teruk ni. Mereka nak bagi tahu kata Nabi sudah mati. Nak bagi down, nak bagi lemah semangat orang Islam. Iaitu bila dilihat oleh Ibnu Qami'ah akan Mus'ab mati, maka sudahlah terperasan kepadanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mati kena bunuh. Ibnu Qami'ah ni, bila dia tadi dia baling batu kena Nabi, berdarah, patah gigi. Lepas itu bila Hamzah yang sudah terkorban ini, mai satu perempuan nama Hindun, potong telinga, potong hidung, belah dada, ambil mamah makan jantung luar balik. Dia sudah naik syekh. Abdullah bin Qami'ah ni, dia sudah naik syekh. Dia mabuk darah. Siapa dia buat? Dia pergi cari Nabi. Dia nak bunuh Nabi. Bila dia nampak, dia pergi Mus'ab bin Umair yang duk lawan dengan dia. Dia duk sangka kot Mus'ab bin Umair itu Nabi. Bila Mus'ab bin Umair rebah mati, dia duk ingat hak mati itu Nabi. Ini cerita Abdullah bin Qami'ah. Maka undur ia dan berkeriau ia mengatakan, telah aku bunuh akan Muhammad. Dia duk sangka Mus'ab bin Umair itu Nabi. Dia pergi cari tempat, dia keriau. Dia kata, mata Muhammad. Muhammad qad mata. Muhammad sudah mati, dia kata. Dan berkeriau sertanya akan orang-orang yang keriau ni, kawan-kawan lain pun dengar, Muhammad mati, terharu pasal apa? Itulah yang dia pandak Muhammad mati. Bila pecah cerita kata Muhammad mati, tak tahu dah abang seronok ni, seronok pakai duk keriau, mata Muhammad qad mata, Muhammad matilah. Ni nak bagi tahu dekat geng-geng depa ni, semua pakai seronok nak mengatakan Muhammad sudah mati. Maka berpecah belahlah orang-orang itu, dan jadilah Nabi SAW bersabda, mari kepada aku wahai hamba Allah, mari kepada aku wahai hamba Allah. Maka berhimpunlah sahabat-sahabat Nabi SAW, kira-kira 30 orang. Nabi bila tengok macam tu, cepat-cepat Nabi counter balik. Sebab apa? Benda ni boleh menyebabkan orang Islam down. Nabi dah mati, habislah kita. Tuan-tuan, jangan kata Nabi diberitakan mati dalam perang. Hari Nabi mati betul pun down dah. Tuan nak cerita macam mana hari Nabi wafat. Sayyidina Umar Al-Khattab tak boleh dengar berita kata Nabi wafat. Orang main habaq kat dia, Umar, Muhammad tak ada dah. Dia cabut pedang. Hang sebut lagi sekali kata Muhammad mati, aku tahu nak buat apa kan. Tak boleh terima berita kata Nabi wafat. Yang boleh terima dengan tenang ni siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mampi habaq dekat dia, ya Abu Bakar, Nabi kita Muhammad dah tak ada dah. Masa tu Abu Bakar dia ada di rumah dia dekat dengan Masjid Quba. Rumah dia dekat Madinah pun ada, dekat Masjid Quba pun ada. Hari Nabi wafat dia ada sana. Dia dengar, dia senang. Teriak ada, apa pun dah. Dia pakai baju, dia ambil kuda, dia pacu kuda, mai di rumah Nabi. Rumah Nabi
rumah anak dia, rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dia masuk mai, dia tengok betul Nabi dah wafat. Bila dia keluar, jumpa Sayyidina Umar. Umar ni jadi tak boleh terima. Ni dengar berita Muhammad mati, tak boleh terima. Masa itulah Abu Bakar baca balik ayat Quran, dah turun lama dah. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Baca balik dekat Sayyidina Umar ni. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad ni dia rasul, dia nabi. Dia bukan Superman, dia bukan orang yang tak boleh mati. Dia sama macam orang lain, dia juga tertakluk kepada hukum mati. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Sebelum Muhammad berapa banyak dah nabi ada mati. Afa imma ta'au qutilan qalabtum ala a'qabikum. Adakah kerana hari ini kita dengar kata Nabi Muhammad mati, kita nak patah balik, kita nak sembah Tok Kong balik, kita tak mahu dah dekat Islam pasal Muhammad? Tak ada. Baca balik ayat tu dekat Sayyidina Umar, baru dia boleh kontrol diri dia. Kalau tidak, dia tak boleh kontrol. Dia tak boleh dengar cerita kata Nabi wafat. Itu dalam keadaan biasa, bukan keadaan perang. Sahabat sayang Nabi ni sampai dia tak mampu untuk membenarkan telinga dia dengar sesuatu yang tak baik kena kepada Nabi. Dia tak boleh bagi telinga dia dengar benda tu. Tuan kita hari ni tersayang kat mak kita, sayang kat ayah kita. Dua kerja di Kuala Lumpur, dua kerja di Johor Bahru. Mak kita, ayah kita pun duduk sihat elok. Tentu adik telefon kan, benda ni abang duduk meeting ni, abang tu bunyi suara teriak. Awak ni pasal apa? Abang awak pasal apa ni? Tak apa, abang meeting, tak, saya tak abang. Ada adik abang gitu. Dah pasal apa ni? Abang mak tak ada lah abang. Habis. Dan tadi abang meeting ni, kata tengah duduk meeting, tengah duduk apa ni, dia dengar ayat tu, adik kata, abang mak tak ada lah. Tak habis. Kekuatan semua dah tak ada dah. Lembut lutut. Otak dan duk ingat ni, nak balik macam mana ni, nak cepat ni daripada Johor nak balik mai Penang. Dia dah jadi itu dah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal sayang kat mak. Kita dengar tu lembut lutut. Sahabat sayang Nabi ni lebih pada kita sayang mak kita. Mereka ganti mereka kepada Nabi ni, ganti mereka nyawa mereka. Apabila disebarkan berita kata Nabi sudah mati dalam perang Uhud, down. Nabi SAW dandan, dia naik, dia bercakap. Dia berdiri di depan beberapa orang sahabat dia. Dan beberapa orang sahabat, 30 orang ni mai duk lengkong Nabi SAW. Apabila dilihat oleh Nabi SAW akan dirinya berdarah dan menyapu dia akan darah di muka dia. Lalu sabda Nabi SAW, faqala kaifa yuflihu qaumun fa'alu hadha binabiyihim wa huwa yad'u lahum ila Allah. Nabi kata apa? Kata Nabi SAW, apa nak jadi kepada kaum ini, kaum yang telah memperbuat mereka itu semacam ini kepada Nabi mereka itu. Nabi sapu darah di muka ni, tengok darah. Nabi kata, kaifa yuflihu qaum fa'alu hadha binabiyihim. Apa nak jadi dekat kaum ini, kaum yang telah buat Nabi mereka, maksudnya Nabi. Apa yang Nabi mereka buat yang mereka marah sangat? Nabi ajak mereka kepada Allah. Bukan Nabi ambil harta mereka, bukan Nabi buat zalim mereka, bukan Nabi curi harta benda mereka, bukan Nabi buat khianat mereka, bukan Nabi fitnah mereka, bukan Nabi aibkan mereka. Nabi nak ajak mereka kepada Allah supaya mereka selamat daripada neraka. Mereka balas balik dengan ketui batu, berdarah Nabi SAW. Nabi bila sapu darah, Nabi kata apa? Kaifa yuflihu qaumun fa'alu hadha binabiyihim wa huwa yad'u lahum ila Allah. Apa nak jadi dekat hampa ni? Hampa buat dekat Nabi hampa macam ni.
sedangkan Nabi hampa nak ajak hampa kepada Allah, nak selamatkan hampa daripada neraka. Padahal Nabi menyeru mereka kepada Allah, Tuhan yang esa, yang tiada layak disembah selain daripada Allah. Dan diulang-ulang, dan orang-orang pun mengumpul muslimin yang mati syahid itu, seorang daripadanya ialah bapa penakan Nabi SAW, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Bila Nabi kata lagu tu, habis, musuh dah tinggal mereka pada ketika itu. So perang Uhud berakhir dengan Islam kalah, tentera Islam kalah. Apa sebab musabab dia? Apa dia? Sebab dia langgar perintah Nabi, kalah. Walaupun Allah hantar bantuan malaikat, tapi kerana bantah cakap Nabi, kerana cakap Nabi itu perintah Allah, kerana bantah, kalah. Dan pimpinan tentera kafir pada masa itu Abu Sufyan dan juga Khalid Al-Walid, mereka bila dah tengok dah kalah dah, dan suara pun duk kata Muhammad dah mati, mereka buat segera, jom kita balik, tinggal. Ada juga lagi tu hati perut tu, dia tak lunyai bagi habis. Dia tengok dah nampak kalah dah, jom balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila habis saja Nabi pergi cek balik orang yang mati, suruh kawan-kawan cari orang. Di antara yang paling menyayat hati ialah Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa Hamzah bin Abdul Muttalib ni tuan-tuan? Dia dipanggil Asadullah wa Asadu Rasulillah. Hamzah bin Abdul Muttalib ini terkenal dengan gelaran Asadullah, singa Allah. Berani dia ni. Kalau baca sirah cerita tentang dia daripada dia muda, dia berani. Hamzah bin Abdul Muttalib ni, dia satu orang yang berani. Dia mengambil risiko. Dia digelar Asadullah. Digelar dia ni dengan nama singa Allah. Dan apabila dia syahid di dalam perang Uhud, Nabi panggil dia Sayyidus Syuhada. Nabi panggil dia pengulu kepada segala orang yang mati syahid. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Siapa dia? Dia pak penakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adik-beradik dia siapa? Adik-beradik dia di antara yang terkenal ialah Abu Talib. Adik-beradik dia Abu Talib tu siapa? Bapa Sayyidina Ali. Apa yang terkenal dengan cerita Abu Talib? Sayang dia dekat Nabi ni tak boleh bawa berbincang. Dia sayang Nabi walaupun dia tak Islam. Dia sayang Nabi. Baca cerita pula tentang Abu Talib, dia kalau bawa balik makanan, bawa balik susu, anak-anak dia termasuk Ali yang dia sayang ni tidak boleh menyentuh, apatah lagi nak menjamah makanan dan minuman itu, melainkan setelah Muhammad makan dulu baru anak lain boleh makan. Sayang dekat Nabi Abu Talib ni, adik-beradik dengan Hamzah ni. Nak mati, Nabi kata, ya ammi qul la ilaha illallah. Pakcik-pakcik kata la ilaha illallah, hak lain saya uruskan. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Hidayah ni pun mahal, taufik pun mahal. Kalau Allah bagi kat kita dua-dua ni, Allah bagi kita hidayah dan Allah bagi dekat kita taufik, kekuatan untuk beramal, kita dapat dunia dan segala isi dia, kita dapat akhirat sekali. Siapa lagi adik-beradik kepada Hamzah ni? Siapa dia? Abbas. Kita dah baca hadis an Abdullah bin Abbas. Al-Abbas, pak benakan Nabi, itu juga adik-beradik Hamzah. Siapa lagi adik-beradik Hamzah ni? Siapa dia? Abdullah. Siapa dia Abdullah? Bapa Nabi Muhammad bin Abdullah, itu juga adik-beradik dengan Hamzah. Maka tak heranlah apabila tengok mayat Sayyidina Hamzah begitu, Nabi jadi emotional. Nabi jadi emotional. Kemudian Nabi SAW pesan, jangan bawa mai orang-orang yang terdekat mai tengok mayat Sayyidina Hamzah. Nabi pesan. Di antaranya siapa dia? Safiyah. Safiyah ni adik Sayyidina Hamzah. Safiyah ini menikah dengan siapa? Menikah dengan kepala besar kepada musuh di kalangan Quraisy. Dia duk menikah pusing kot tu lah. Dia beradik semua. Nabi kata jangan sampai Safiyah mai tengok keadaan Hamzah ni.
Kerana Safiyah tak akan boleh tahan bila tengok mayat macam tu. Dah tak kena rupa. Telinga, hidung, maut semua dicederakan, dada belah, rambut keluar. Jangan, Nabi kata, jangan siapa pun adik-beradik kita mai tengok keadaan Sayyidina Hamzah ni. Tapi Safiyah ni, dia mai juga. Yang kata Safiyah ni, dia mai juga. Tengok-tengok mai dah, sampai dah di Uhud ni. Uhud dengan Madinah bukan jauh tuan-tuan, berapa kilometer aja. Sampai dah dia. Nabi tengok-tengok mai dah makcik dia, Safiyah. Dia masuk mai, dia terus tuju pi tengok Sayyidina Hamzah. Safiyah tak meraung, tak merintih macam Arab jahiliah. Dia mai, dia tengok air mata dia saja keluar. Dia tak meraung. Nabi SAW pun terkejut. Nabi tu ingat dia mai dia nanti jadi histeria. No, dia steady aja. Dia mai, dia tengok mayat adik dia, macam tu keadaan dia. Dia tak apa, air mata aja keluar. Nabi terkejut dengan penerimaan Safiyah terhadap mayat Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib ini. Tuan-tuan, kalau boleh difilmkan benda ni, mak kilau tinggal jauh lah. Kalau boleh difilmkan ni, kisah Uhud ni, Allahu Akbar, mak kilau pun berapa ramai tu imam timpa habis. Tajuk tu tak masuk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lepas ini insya-Allah kita akan masuk cerita Nabi SAW mau mendoa kebinasaan ke atas orang kafir, supaya Allah turunkan laknat ke atas orang-orang kafir ini. Nabi bila dah tengok keadaan Hamzah macam tu, tengok keadaan Mus'ab bin Umair macam tu, tengok keadaan sahabat-sahabat yang kena lunyai dengan musuh ni macam tu, Nabi dah tak boleh tahan dah. Nabi manusia tuan-tuan, walaupun dia Nabi, dia manusia. Bila dia tengok ini perang kedua selepas Badar, inilah perang yang kedua. Badar Islam menang, Badar Islam kalah, dan begini hasil dia. Bila Nabi tengok macam tu, Nabi tak boleh tahan. Nak Nabi angkat tangan minta, ya Allah laknat, nak minta doa supaya Allah Subhanahu wa taala laknat orang-orang yang membunuh ni sahabat-sahabat dia, terutamanya Hamzah bin Abdul Muttalib, pak menakan yang dia sayang ni. Hamzah ni tuan-tuan jangan main-main. Waktu dia duduk di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, Nabi tengah duduk dakwah secara sirriyah, secara sembunyi ni. Ini cerita bulan depan. Sayyidina Umar sudah naik minyak, nak pergi cari Nabi hari tu. Nak pergi cari Nabi. Dalam pada duk cari tu, orang jumpa dia. Dia kata, Umar, apa cerita nampak? Dia kata, aku nak cari Muhammad hari ni. Muhammad tahu aku siapa. Dia kata, sudahlah Umar, sembang gajah boleh terbang. Kalau hari ni lah, kalau hari ni sembang, dia kata gajah boleh terbang. Neh, hantar tak? Neh, bukan ni, neh. Tu dia kasar itu. Neh, hantar dah adik hang. Hantar dah adik hang. Ni hang nak piluk mengamuk apa? Hantar dah adik hang. Adik hang pun dengan laki dia dah ikut Muhammad. Piu kata. Piu. Ini bulan depan. Nak membolehkan Sayyidina Umar tu dapat hidayah tu. Dia piu kata. Dengar orang challenge dia, orang jengkai dia. Jengkai dulu tu. Pirang sembang. Piu. Apa jadi selepas daripada tu? Okey, hidayah ni, cerita hidayah bulan depan. So Nabi SAW tengok keadaan macam tu, Nabi nak angkat tangan nak minta kepada Allah supaya Allah laknat semua orang Quraisy, musuh yang menyebabkan orang-orang yang dia sayang ni mati macam ni. Baik, Nabi nak doa kebinasan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa Allah larang? Satu, ni bulan depan. Yang kedua, tak pernahkah Nabi doa kebinasaan sebelum ni? Itu soalan kedua. Tak pernahkah Nabi doa kebinasaan kepada musuh sebelum daripada peristiwa perang Uhud ni? Tuan-tuan pernah dengar hadis Nabi SAW duduk di Mekah, Nabi duduk semayang di depan Kaabah. Abu Jahal duduk tengok, dia petik, aku bagi offer kepada siapa-siapa ada ni yang berani pergi ambil perut unta hak semelih kemarin punya, perut unta busuk,
Waktu Muhammad sujud sekali atas belakang dia. Siapa berani? Cepis bangkit seorang. Dia kata aku akan buat. Lalu akhirnya hadis tu macam mana? Dia ni ambil pergi bubuh belakang Nabi. Nabi kekal dalam sujud tak bangkit. Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan hadis ni, Ibnu Mas'ud kata apa? Allahu Akbar. Kalaulah Allah bagi dekat aku sedikit keberanian, aku nak pergi buang tu benda tu, perut unta busuk atas belakang Nabi tu. Tapi aku tak berani. Pasal apa? Zaman tu awal Islam. Tak cukup keberanian lagi. Sedih ni tak tahu nak abang tengok orang buat kat Nabi macam tu. Ada satu orang nampak lari pergi habaq dekat anak Nabi. Siapa dia? Fatimah. Fatimah masa tu Juwairiyah, hadis kata, kecil lagi. Dengar-dengar ni orang buat dekat bapa dia, dia lari mai. Dia mai budak kecil lagi Fatimah ni. Dia buang ni segala kotoran atas belakang Nabi ni, dia buang. Dia beralih pergi dekat depa ni, geng-geng kafir musyrikin hak buat dekat Nabi ni. Dia beralih pergi dekat depa, dia maki depa cukup-cukup. Nabi bangkit. Nabi tengok ke arah depa ni, kafir musyrikin Makkah yang buat dia ni. Nabi terus angkat suara dia dan Nabi berdoa, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, binasakan Quraisy. Dia bagi satu sekali, Quraisy semua sekali. Dia pas ingat. Dia sebut seorang-seorang, Allahumma alaika bi Abi Jahlin. Ya Allah, binasakan Abu Jahal. Bila dia sebut lagu tu, tu yang bulan depan tu. Tu yang bulan depan tu. Maknanya Nabi pernah ada doa macam ni? Pernah. Tapi pasal apa dalam perang Uhud Nabi nak doa Allah tak bagi? Bulan depan juga tu. Ada waktu Tuhan bagi, ada waktu Tuhan tak bagi. Pasal apa? Semua ni ada penjelasan dia di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Dan kita akan fokus bulan depan cerita laknat orang. Laknat ni maksudnya apa? Caci maki, cerca. Boleh ke tak boleh? Pergi duk cerca orang, pergi duk maki orang, pergi duk cela orang. Boleh ke tak boleh? Kita akan baca hadis bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq duk ada dengan Nabi SAW. Mai satu orang depan-depan, dia jengkai Sayyidina Abu Bakar. Dia kata dekat Abu Bakar, terjai. Dia kata pepat-pepat kat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar senang. Nabi duduk ada tepi, Nabi pun diam. Dia ni macam tak puas hati. Dia mau bila dia kata, mau ada respon, baru rancak. Tak ada respon, dia kata lagi. Abu Bakar diam. Nabi pun diam. Dia kata lagi. 3 kali Abu Bakar jawab. Oh, kata brother, you salah faham. Baru sebut brother, you salah faham, Nabi bangkit pergi. Abu Bakar bila tengok Nabi bangkit pergi, dia sudah rasa tak kena. Dia tak jadi jawab, dia ikut Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia ni maki saya punya sedap tadi, saya tak jawab. Tuan pun ada tepi, Tuan pun diam. Dia duk maki lagi, dia duk maki, saya pun tak boleh tahan. Saya jawab bukan nak maki dia, saya nak membela diri. Tapi Tuan bangkit tinggal saya, pasal apa? Nabi kata, bulan depan baru dia jawab. Nabi bulan depan Nabi jawab, pasal apa yang aku bangkit tinggal yang tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan kita akan cerita bulan depan insya-Allah, cerita tentang hidayah Allah dan keajaiban hidayah Allah ni. Apa ajaib dia? Dan satu doa Nabi SAW dalam keadaan Nabi doa supaya Allah Subhanahu wa taala bagi hidayah kepada salah seorang daripada dua Umar. Siapa dia dua Umar itu? Bulan depan juga. Banyak Allah bulan depan punya apa homework banyak. Kan? Benda tu tuan-tuan. Nah, wallahu alam. Jadi sebelum akhir pengumuman, ada satu sahabat buat kenduri kebab spesial. Kebab spesial. Kebab saudara Hazli kita ni, dia buat 1,500 biji. Tuan-tuan jangan balik tanpa ambil kebab tu. Ambil. Dan jangan lupa amalkan sunnah Nabi. Apa dia sunnah Nabi? Nabi ajak kita suruh doa bila orang bagi kita makan. Doa dia apa? Allahumma at'im man at'amana
Ya Allah, bagilah makan kepada orang yang bagi aku makan. Doa macam tu. Wasqi man saqana, bagilah minum kepada orang yang bagi aku minum. Okey, sekali lagi tuan-tuan, insya-Allah bagi kawan yang kenduri ni seronok, tuan ambil dan bismillah makan, doa minta ya Allah, kalau tak ingat nak sebut Allahumma at'im man at'amana, tak usah pun, tapi kalau saat lagi bila dia ngap kebab dia lupa. Itu normal, pasal benda sedap. Dia ngap semulut, Allah apa tadi dia kata? Allah, tak apalah, ambo kok Melayu. Pokok Melayu, ya Allah, kawan hak buat kenduri bagi aku makan ni, bagilah makanan kepada dia. Khalas. Tuhan pun tarah, Tuhan kata cantik, dia lupa ya, bukan ada apa. Dia habis kebab sekali lagi, dia teringat lagi. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala letak kita di atas jalan kebenaran. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. جزاك الله خير.